maka kita perlu saling memperingati. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kena sentiasa memperingati kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ikhlas, something yang susah untuk nak kita buat. Yang mana amalan kita buat itu semuanya adalah kerana Allah. Kita hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah. Allah dah perintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami perintahkan kepada kamu ni hanya untuk sembah Allah, mukhlisin, ikhlas. Kita tak nak sembah Allah, kita tak nak buat satu amalan beribadah, amalan-amalan yang baik ni semua kerana keduniaan dan umpamanya. Kerana kalau kita inginkan keduniaan, Allah akan bagi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah sebut dalam Quran, siapa yang menginginkan, mengharapkan keduniaan, Allah akan bagi. Nah, ambil. Kamu nak sedekah ni sebab nak orang puji, ambil puji-pujian ni, ambil. Tetapi mereka di akhirat kelak, semua amalan mereka ini hilang, hangus, dan tak ada apa-apa pun bahagian di hari akhirat kelak. Itu yang perlu kita fokus. Kita perlu ingat apa yang kita nak buat semua adalah kerana Allah. Kita belajar kerana Allah. Kita datang hari ini ke sini kerana Allah, bukan kerana buku percuma. Tapi kerana kita nak belajar, kita nak mengatasi kejahilan diri kita, kita nak mendengar kalam Rasulullah, kalamullah. Kita nak amalkan apa yang kita belajar hari ini supaya kita dapat menambah koleksi amalan kita untuk kita bawa di hadapan Allah. Itulah ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas, walaupun amalan dia sedikit, tetapi Allah akan berkatkan. Yang ulama sebut rubba amalun qalil katharathu niyyah. Boleh jadi amalan orang tersebut sikit, tetapi Allah berkati hasilnya. Macam kita sebut kisah Imam An-Nawawi tadi, umur dia kecil, buku dia beberapa buku yang kita sebut tadi, tetapi Allah berkatkan umur dia yang sedikit tu, seolah-olah dia masih hidup lagi pada hari ini. Kita sudah sebut Imam Nawawi. Kitab dia, walaupun banyak tu lebih kurang kitab dia, tetapi sampai hari ini kitab-kitab tu semua masih digunakan sampai oleh kita hari ini. Allah berkatkan satu benda yang sikit menjadi banyak hasil daripada ikhlas. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tak akan sia-siakan ganjaran buat mereka yang melakukan sebaik-baik amalan. Apa maksud sebaik-baik amalan? Iaitu yang mana ditafsirkan dalam ayat yang lain, bila mana Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang itu Allah sebut bila mana kami menciptakan kamu, orang yang mati, kehidupan, kematian ni, untuk nak menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapakah daripada kalian sebaik-baik amalan? Yang mana telah ditafsirkan, disebut oleh Al-Fudail bin Iyad. Dia bagi tahu yang dimasukkan dengan sebaik-baik amalan ialah akhlasakum wa aswabah, iaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Hadis ini adalah yang berkaitan dengan ikhlas. Sebab itu ulama sebut hadis ini adalah separuh daripada agama. Hadis ini separuh daripada segala apa yang kita belajar hari ini. Dan iaitu sebab hadis ini adalah pengukur kepada aspek dalaman seseorang itu. Dan kita akan lalui hadis yang kelima nanti, iaitu hadis yang separuh lagi yang kedua, iaitu amalan yang disebutkan tadi dalam Fudail bin Iyad. Mesti Allah hanya akan terima jika kita buat amalan ni dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Kalaulah amalan kita bertepatan dengan sunnah sekalipun, amalan tersebut memang disyariat sekalipun, tetapi hati kita tak ikhlas, Allah tak akan terima. Tetapi kalau kita ikhlas sekalipun, amalan kita tu tak bertepatan dengan syariat dan sunnah Nabi SAW, amalan kita tersebut tak diterima. Maka amalan dalam agama ni, yang Allah sebut walladzina amanu wa amilus salihat, bila mana kita dah beriman dengan Allah, keyakinan, i'tiqad kita, dan beramal saleh. Amalan saleh ni jika mana tidak bertepatan dengan sunnah dan tidak ikhlas, tak akan diterima. Sebab itulah ulama sebut hadis ni adalah separuh daripada Islam. Yang mana kalau kita beramal sedahsyat mana pun, seorang itu sedekah 1 bilion ringgit sekalipun, mungkin orang tu sebut 1,000 rakaat sekalipun sehari di solat,
tanpa ikhlas, maka amalan tersebut tak akan diterima. Allah akan tolak. Apa yang Allah terima? Mereka yang mengharapkan ganjaran Allah di akhirat kelak. Allah sebut dalam Quran, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah akhirat yang Allah jadikan untuk orang-orang yang tak melakukan kerosakan di bumi. Akhirat itulah yang kita nak, itulah purpose kita. Tetapi kita nak melaksanakan ikhlas dalam diri kita ni adalah satu benda yang paling susah. Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri sebut, ma'alajtu alayya shay'an ashadd alay min niyyati innaha tataqallabu alay. Sesungguhnya aku ini tidak susah, benda paling susah aku nak rawat ialah hati aku. Seorang ulama bagi tahu begitu sebab dia akan sentiasa berbolak-balik. Macam kita lah. Kita hari ni kalau kita belajar mengaji umpamanya, contoh ada siapa-siapa yang pandai tarannum di sini tak? Belajar, Masya Allah. Kita belajar tarannum, mencantikkan, mengindahkan bacaan kita, satu benda yang baik, Masya Allah. Tetapi benda yang paling susah untuk nak kita kawal, bila mana kita baca untuk pertandingan, kita baca untuk orang lain, yang mana kita nak orang panggil kita sebagai qari. Of course lah, bila mana kita baca sedap, orang kata sedap lah, dan kita dinobatkan sebagai champion ke, naik Johan ke umpamanya, orang akan panggil kita qari. Oh, Masya Allah, suara hantar sedap hari. Kita pun dalam hati berbunga-bunga, Masya Allah. Yelah, aku dah belajar lama. Kata kita kadang-kadang timbul perasaan macam tu. Itu satu perasaan yang bahaya, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Antara tiga golongan yang pertama akan dihisap oleh Allah di akhirat kelak nanti, salah satu dia apa? Orang yang mengaji Quran, rajin mengaji, memang baca dia sedap. Kita memang tak boleh, memang akan puji dia baca sedap. Orang puji kita baca sedap. Kita kalau orang baca sedap, kita akan kata Masya Allah, sedap suara hantar. Gitulah. Dan bila mana Allah tanya apa yang kamu buat, dia akan menjawab, aku mengaji Al-Quran kerana-Mu ya Allah. Semua orang akan cakap macam tu kan. Kita tak akan mana-mana tak akan mengaku tak ikhlas. Bila mana kita buat satu amalan macam mana sekalipun, kita akan cakap kita ikhlas kerana Allah. Kita buat maksiat pun kita kata kita ikhlas. Macam kalau kita dengar orang buka tudung kan, dia bila contoh kita dengar kena artis buka tudung, yang penting saya ikhlas. Kita pun dengar apa benda ikhlas dalam benda maksiat. Seolah-olah gunakan perkataan ikhlas tu pada bukan tempatnya. Dan kemudian Allah akan kata pada orang yang mengaku dia ikhlas ni, kadzabta, kamu nipu, dusta. Allah tahu. Macam mana Allah tahu? Itu semua dalam hati dada kita. Hari ni kita tahu tak apa yang tersimpan di dada-dada orang yang hadir ni, atau di dada saya sendiri pun orang tak tahu. Mungkin di depan ni saya boleh cakap sesuatu tentang ikhlas, Allahu a'lam sejauh mana keikhlasan yang ada pada dalam diri ni. Allah sebut dalam Quran, yauma tublas sarair, di hari akhirat kelak yang mana segala rahsia-rahsia akan disingkapkan. Allah sebut lagi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Di hari akhirat nanti yang mana segala yang ada dalam dada-dada kita ni semua akan dikorek keluar. Sebab itu kita tak boleh simpan. Allah kata pada fulan, kadzab, kamu dusta. Dan kemudian Allah akan ambil dia. Allah kata kat dia, sesungguhnya kamu mengaji Al-Quran supaya manusia mengatakan kamu sebagai qari. Sebagai qari lah, orang yang pandai mengaji. Fasuhibah, kemudian orang tersebut akan ditarik. Wa ulqiya finnar, dan orang tersebut akan dicampak di akhirat kelak. Dia mengaji, tapi sebab dia tak ikhlas, maka Allah campakkan dia dalam api neraka, wal'iyadu billah. Ini benda yang perlu kita jaga, perlu kita rawat. Yang mana kalau kita nak cerita bab ikhlas, dia akan jadi satu muhadarah yang sangat panjang, disebabkan benda ni sangat berat. Kalau benda ni sangat berat, maka benda ni susah juga nak diamalkan. Sebab tu para salafus salih dulu nak jaga diri dalam bab ikhlas ni memang kita tak boleh lawan lah. Memang tak boleh lawan. Zainul Abidin, seorang ulama kalangan tabi'in dulu, dia rajin bersedekah. Tapi bila dia bersedekah, adakah dia sedekah depan publik nak ambil cek 1 juta? No.
Dia pergi malam hari bila mana orang semua dah tidur. Zaman dulu mana ada lampu-lampu elektrik jalan ni semua. Jadi malam orang dah gelap, dia pergi lalu dekat tempat-tempat orang-orang miskin yang tak ada rumah, yang tidur-tidur tepi jalan, yang perlukan. Dia bawa guni, ditutup muka dia. Di jalan dia akan sedekah, dia akan bagi makanan, dia akan bagi duit apa yang dia ada, supaya orang tak nampak. Sadaqatun yang Allah sebut dalam hadis, yang Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, antara golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak nanti apa dia? Yang bersedekah dengan tangan kanan hatta la ta'lamu shimal, yang mana tangan kiri dia tak tahu. Maksudnya kita jangan faham hadis ni literal, maksudnya kita nak sedekah kita masuk tangan dalam poket kita sedekah. No, ini hanya satu perumpamaan Nabi bagi tahu supaya orang yang begitu bersungguh nak menyorokkan dia punya hasil amalan daripada pandangan pujian manusia kerana mengharapkan keridaan Allah dan ganjaran Allah, golongan ini akan mendapat naungan bayangan Allah di hari akhirat kelak. Ini yang Zainul Abidin kejar. Kita tengok Abdul Rahman bin Abi Layla, seorang tabi'in besar yang dikata aku sempat jumpa dengan 120 sahabi meninggal tahun 83 Hijrah. Bila mana dia mengaji, bila mana dia solat, dia solat kat rumah dia, tiba-tiba ada orang masuk, family dia ke siapa masuk, dia akan buat batalkan balik solat dia, solat sunat lah. Dia macam pura-pura dia tak tahu apa. Orang nampak dia macam lok-lak je, macam seolah-olah dia ni tak solat, dia ni tak rajin solat, apa guna ulama' lah dia ni. Kita biarlah orang nak kata macam tu, tak apa. Yang penting Allah tahu bila dia solat. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang besar, meninggal tahun 110 Hijrah. Orang tengok sampai sahabat-sahabat dia kata bila siang hari Ibnu Sirin ni suka bergurau, gelak ketawa dengan kawan-kawan dia. Tetapi di malam hari menangis-nangis, dia orang bagi tahu dia solat. Orang nampak lah macam dia dah terbunuh orang je. Dia punya menangis, dia punya rayuan, rintihan. Di siang hari orang tak nampak pun dia punya rintihan. Hari ni kalau kita solat sepanjang malam kita menangis, kita akan pastikan mata kita tu sembab, supaya orang tengok bagi, orang tanya, kenapa mata kau bengkak ni? Tak ada, aku qiyam tadi, sedih aku ingat. Yelah, kita akan, aku teringat dosa-dosa aku yang lampau, aku menangis. Kita nak pasti yang pada orang tahu apa yang kita buat. Beza antara ulama' dulu. Hassan bin Abi Hasan meninggal tahun 180 Hijrah. Apa dia kata? Isteri dia sendiri tak tahu dia salat. Sampai kan kat rumah, dia akan, isteri dia bagi tahu Hasan ni akan macam nak tipu aku tidur, macam mana seorang ibu menidurkan anak dia. Kan kita kalau anak kita tidur, kita akan buat baring tidur walaupun kita tak boleh tidur. Kadang-kadang zaman sekarang ni okey lah, sambil tidur tu orang main handphone lagi kan. So anak dia ingatkan ibu dia tidur, lepas tu baru dia tidur. Sebab kalau mak dia tak tidur, anak pun tak nak tidur juga. Jadi dia kata, husband aku ni buat aku macam tu, ingat dia boleh tipu aku senang-senang. Seolah macam tu lah. Dia boleh tidur, dia buat macam dia dah tidur. So dia ingat isteri dah tidur. Tapi sampai bila kita nak kelentong isteri kita kan? Sedangkan kalau orang tu senyap-senyap pun kat luar pun, pergi ke songklar pun dia tahu. Ini apatah lagi solat malam dekat bilik sendiri. Jadi sampai satu malam, sebab apa? Dia nak tunggu isteri tidur baru dia bangun, dia ambil wuduk, dia solat, dengan harapan isteri tak nampak. Isteri ni kalau kita kata apa hal, isteri je pun. Tapi dia bagi tahu bila mana isteri tanya, abang kenapa nampak susah payah sangat nak bangun solat malam, nak itu hari-hari. Dia nampak, dia tahu cuma buat senyap je lah. Dia kata, aku khawatir an anamu naumatan la aqumu minha zamana. Aku khawatir kalau aku dah tidur ni, aku dah tak bangun-bangun lagi. Itu betapa ikhlasnya dia buat satu. Hannad Daud bin Hannad dia bagi tahu apa? Yang meninggal tahun 140 Hijrah. Dia kata orang yang bagi tahu, dia tak bagi tahu. Orang tahu dia puasa selama 40 tahun, dia puasa sunat. Isteri dia, orang rumah dia tak tahu dia puasa sunat. Dia tak ada suruh yang bawa ke abang iftar ataupun sahur pagi ni sebab abang nak puasa Ashura hari ni. Kata macam tu lah, nak bagi tahu orang. Ataupun kita, kalau zaman kita ni, kita tak lah kan, sahabat-sahabat, hari ni ada sesiapa yang puasa Ashura bersama saya?
Ashura kita nak bagi tahu orang kita ni puasa, kita ni puasa. Daud bin Abi Hind ni, wife dia tak tahu. Wife dia hari-hari bagi dia bekal. Tapi dia sepanjang 40 tahun, bukan hari-hari maksudnya dia berpuasa, tetapi sepanjang 40 tahun dia berpuasa senyap-senyap. Tak ada orang tahu. Dia ambil bekal isteri dia, bawa macam biasa, terima kasih. Tapi time dia berhari dia puasa, dia sedekahkan bekalan tu bagi orang makan, dia bagi ni. Dan isteri dia balik, dia akan stay, konon-konon dia nak makan malam lah. So makan malam tu adalah iftar dia lah, berbuka puasa. Tapi isteri ingat dinner biasa, tapi sebenarnya dia berbuka. Orang tak tahu betapa dia nak jaga keikhlasan yang ada dalam diri dia. Abdullah bin Mubarak, seorang tokoh yang tak boleh disemak, meninggal tahun 181 Hijrah. Ulama hadis yang besar, orang kaya, antara ulama yang kaya, tetapi Masya Allah, Allah jaga dia. Pejuang, pergi berperang, seorang ahli hadis. Orang pun iktiraf dia, orang puji dia, dia tak mau, dia rimas. Sampaikan bila mana satu hari tu dia pergi ke tempat yang orang tak kenal dia, orang berebut-rebut nak ambil satu air dekat satu telaga tu. Dia berebut-gerebut dengan orang nak ambil air. Dia rasa happy. Selama ni kalau dia pergi mana-mana, orang kenal dia, orang respect dia sebagai ulama besar, orang mesti akan hormat bagi laluan kat dia, orang ambilkan untuk dia kan. Tapi hari ni dia rasa aku happy dapat berebut-rebut dengan orang, sebab kat sini lah orang tak kenal aku. Ini kenikmatan kan, menjadi seorang manusia. Al-Imam Ahmad rahimahullah sampaikan, dia kata apa, akulah kalau boleh. Imam Ahmad, Allah angkat dia, ulama ni bukan sebab dia nak naikkan diri, tak. Allah angkatkan dia orang ni barangkali disebabkan keikhlasan yang mereka ada. Imam Ahmad Allah naikkan, Allah angkat martabah dia, orang kenal dia. Siapa tak kenal Imam Ahmad daripada zaman tu sampai zaman sekarang. Tapi Imam Ahmad bagi tahu, aku ni kalau boleh nak lari ke Mekah, entah pada jalan-jalan yang orang tak kenal aku tu, aku nak duduk situ, biar orang tak kenal. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Syafi'i sampaikan, dia kata, lawadittu alla yunsabu ilayya syai'an minal ilm. Aku ni harap tak ada orang nisbahkan apa-apa ilmu pada aku. Tapi Allah nak angkat Imam Syafi'i. Hari ni orang akan sebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, qaul Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i. Dia kalau boleh tak nak orang cakap qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i. Sebab dia tak mau orang kenal dia. Tak mau benda tu mengacau dia punya hati, supaya tak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi kalau kita tengok story-story, cerita-cerita ulama dulu, kita baca sejarah mereka, antara punca yang buatkan memberi kita motivasi untuk kita nak ikhlaskan diri kita kepada Allah. Selain daripada kita berdoa kepada Allah, selain daripada kita berusaha, maka insya-Allah kita doakan kepada Allah untuk nak kurniakan kita ikhlas. Amin.